Sejarah Tingkatan 5 Bab 6. 6.5 Tragedi hubungan antara kaum. Objektif pembelajaran memahami faktor pencetus kerusuhan kaum, mengenal pasti langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei dan membincangkan langkah yang perlu dilakukan bagi membina perpaduan dan keharmonian kaum. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969. Bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Keputusan pilihan raya menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasi keadaan. Situasi ini mencetuskan rusuhan antara kaum di negara. Rusuhan yang berlaku lebih bertumpu di Kuala Lumpur, Selangor dan kawasan di sekitar. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum di negara. Antaranya termasuklah kesan daripada ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Faktor seterusnya ialah keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 yang merupakan sebab utama tercetusnya peristiwa. Ketegangan bermula dengan kempen pilihan raya. Terdapat parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Manakala faktor PKM yang mengambil kesempatan semasa pilihan raya untuk mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Di samping itu, parti yang bertanding telah berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan daripada pengundi. Akhir sekali, faktor perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal telah menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokasi. Peristiwa 13 Mei 1969 telah menyebabkan berlaku ketegangan hubungan antara kaum. Langkah serta-merta telah diambil bagi mengelakkan kekacauan dan menghentikan rusuhan serta menghalang daripada merebak ke bandar-bandar lain. Antara langkah yang telah diambil termasuklah pengisytiharan darurat, pembentukan Majlis Gerakan Negara Mageran dan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu. Pengisytiharan Perintah Darurat telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara merupakan langkah serta-merta. Antara perkara yang telah diputuskan termasuklah: pertama, perlembagaan digantung manakala Parlimen ditangguhkan. Kedua, kerajaan mewujudkan pusat perlindungan di beberapa tempat semasa darurat. Selain itu, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung, di mana orang ramai tidak dibenarkan keluar dan dikendaki tinggal di kediaman masing-masing. Di samping itu, penubuhan jawatankuasa petugas untuk menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan telah diadakan. Semua berita daripada pihak media mestilah ditapis bagi memastikan kesahihannya. Di samping itu, kerajaan juga memastikan bekalan makanan diperoleh penduduk, terutama di pusat perlindungan. Seterusnya, mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan di Stadium Merdeka dan Dionam Setelah. Semangat saling membantu ketika ketegangan dalam kalangan anggota masyarakat dapat dilihat di pusat perlindungan itu. Pihak berkuasa telah memagar kawasan Kampung Baru dan menjadikannya kawasan perintah berkurung yang besar. Sementara itu, tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di beberapa kem tentera.
Langkah seterusnya yang telah diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei ialah penubuhan Majlis Gerakan Negara Magaran. Yang di-Pertuan Agong memperkenalkan penubuhan Majlis Gerakan Negara Magaran yang dipengerusi oleh Tun Abdul Razak Husin. Ahlinya turut terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Magaran diberi kuasa memerintah semasa darurat dari 16 Mei 1969 sehingga 23 Februari 1971 dan Magaran bertanggungjawab mengawal ketenteraman negara. Dua fokus utama yang perlu diselesaikan oleh Magaran ialah masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Antara peranan dan tanggungjawab Magaran termasuklah: pertama, mengembalikan keamanan dan undang-undang; kedua, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara; ketiga, mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara; keempat, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang; seterusnya, menguatkuasakan Akta Hasutan 1948 dan Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha-usaha kerajaan. Bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969, Raja-Raja Melayu turut memainkan peranan dalam usaha memulihkan keadaan negara. Semasa berlakunya rusuhan kaum, Sultan Perak, Sultan Idris Iskandar Shah II menasihati rakyat agar menjaga keamanan. Berikutan itu, pemimpin masyarakat dan politik negeri Perak telah menubuhkan Jatuhan Kuasa Muhibah. Jatuhan Kuasa ini menulis surat merayu penduduk agar bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain pula, Raja turut meminta rakyat agar bertenang dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh Magaran. Kesimpulannya, rusuhan kaum dapat dihentikan melalui usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa dengan kerjasama yang diberikan oleh rakyat. Akhirnya keadaan negara mulai kembali normal. Walau bagaimanapun, masih banyak usaha yang perlu dilakukan bagi membina perpaduan dan keharmonian kaum di masa hadapan.